Aduh, alamak, bateri laptop nak habis lah pula. Nak ngecas ni. Penuh. Aduh, charger wire pun dah penuh. Okey. Jika anda semua menghadapi masalah macam saya, kekurangan Asia wire di rumah ataupun nak menggunakan Asia wire, jika kita tak standby Asia wire di rumah apa semua, jom saya tunjuk bagaimana cara-cara nak buat Asia wire di rumah. Okey, jom mari ikut saya. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan menerangkan projek DIY 30 minit bersama Giat Mara. Okey, nama saya Muhammad Fazli bin Abdul Rahim daripada Giat Mara Prima Tasik Gurgo, Pulau Pinang. Okey, sebelum memulakan projek kita pada hari ini, saya akan menerangkan sikitlah. Okey, apa projek kita pada hari ini? Okey, projek kita pada hari ini kita akan buat extension wire lah. Okey, extension wire ni kita tahu kegunaan dia adalah kegunaan sementara. Saya rasa kat rumah tuan-tuan apa mesti ada lah extension wire ni. Selalunya kita boleh beli kat DIY, dekat hardware, banyak tempat lah yang kita boleh dapatkan extension wire ni. Tapi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara-cara kita nak buat extension wire sendiri di rumah kita lah. Tak perlulah kita beli dekat kedai ataupun kat DIY ataupun kat hardware. Kadang-kadang spek yang disediakan di DIY ataupun di hardware tak bersesuaian dengan beban yang kita nak gunakan lah. Kadang-kadang kita gunakan extension wire tu ada yang 3 gang, ada yang 4 gang, ada yang 5 gang, mengikut keperluan kita. Tapi yang kita tak tahu, beban yang kita gunakan tu kadang-kadang tak bersesuaian dengan load yang kita gunakan pada kita punya peralatan elektrik. Okey, di sini saya akan tunjukkanlah bagaimana kita nak buat extension wire yang mengikut keperluan semasa lah. Okey, ataupun keperluan beban yang kita nak gunakan. Benda yang paling utama yang kita perlukan adalah test pen. Test pen ni perlulah sebab kita nak cek bekalan nanti untuk kita punya extension wire. Selain kita boleh memutar skru. Okey, seterusnya kita ada plier. Okey. Seterusnya kita ada 2 unit screwdriver, satu jenis flat, satu jenis Phillips. Okey. Seterusnya kita ada kata kabel. Okey, untuk kata kabel ni pastikan kita pakai kata kabel yang sesuai lah. Macam ni memang betul adalah untuk memotong kabel. Jangan kita pakai kata lain selain daripada kata kabel ni. Okey. Seterusnya kita ada satu lagi alat pengujian yang kita boleh gunakan. Okey, kita ada di sini adalah socket tester. Okey, socket tester ni kita boleh gunakan semasa kita dah selesai kita punya extension wire. Okey, apabila kita nak test supply, kita boleh menggunakan socket tester. Setelah menerangkan berkenaan dengan kita punya peralatan, kita masuk pada kita punya bahagian bahan. Okey, bahan di sini yang kita perlukan soket. Okey, di sini kita ada soket 13 am. Pastikan soket 13 am yang kita gunakan ni adalah yang diluluskan oleh SIRIM. Okey, dia tulis SIRIM dan dia tulis ST. Okey. Seterusnya kita akan gunakan plug top. Okey, plug top ni kita menggunakan plug top 13 am. Okey, kita boleh tengok pastikan ada logo SIRIM juga. Okey, dan dia tulis simbol ST. Okey, dan kita boleh tengok dekat bahagian tengah ni tulis MS. MS ni adalah Malaysia Standard. Okey, kalau kita tengok pada bahagian belakang pula, okey, di sini kita boleh tengoklah dia akan tulis SS. SS ni adalah Singapore Standard. Okey, ini adalah untuk plug top lah. Okey. Okey, seterusnya kita ada base box. Okey, base box di sini kita menggunakan 3x6 lah. Okey, maksud 3 inci, 6 inci. Okey, ini kita menggunakan 2 ataupun 2 gang. Kita boleh menggunakan lebih lah, sama ada kita nak guna 4 gang boleh, 3 gang boleh, bergantung kepada kita punya kehendak dan keperluan. Okey, seterusnya kita ada kabel. Okey, di sini kita menggunakan kabel extension wire yang bersaiz flexible kabel 40 0.07 kali 3 core lah. Okey, 100% pure copper. Okey, untuk saiz kabel ni, okey, untuk maklumat semua, pastikan jika kita nak pilih kabel ni, pastikan kita pilih berdasarkan beban load yang kita nak gunakan. Jangan kita main pilih saja, kita ambil kabel kecil, kita pakai untuk beban yang kita nak pakai lama. Contohnya lah kita nak pakai untuk peti sejuk kan. Kita tahu peti sejuk tu nak pakai lama, jadi load pada peti sejuk tu menggunakan beban yang tinggi. Jadi tak sesuai kita pakai kabel yang kecil.
kita perlu beli kabel yang lebih besar. Macam kat sini kita punya saiz adalah 0.076. Okey, jadi bermaksud soket yang kita nak pakai ni hanyalah untuk soket sementara sahaja. Jadi bukan untuk yang selama-lamanya lah. Anda kata kita nak guna untuk contohnya lah kan, kita nak buat aktiviti di luar rumah, kita punya kabel pelak daripada rumah tu jauh, dalam rumah tu jauh untuk beban di luar, kita boleh gunakan extension wire ni lah. Okey, seterusnya kita ada adapter. Okey, adapter ni. Okay, adapter ni kegunaannya adalah nanti kita akan guna untuk kita punya kemasan pada kabel. Okey. Sebenarnya kita ada extra kabel lah. Extra kabel ni kita nak buat penyambungan antara soket pertama dengan soket kedua lah. Kita tak pakailah kabel kita punya extension wire. Sebab extension wire kita ni kabel dia agak kecil. Jadi kita pakai kabel yang spek yang sesuai lah, iaitu 2.5 mm. Pastikan sebelum kita mulakan kerja, kita siapkan kita punya bahan lengkap lah, komplit. Okey, di sini kita akan tunjuk pada permulaan kita akan pasang kita punya soket lah. Okey, di sini kita sebut sebagai soket 1, di sini kita sebut sebagai soket 2. Okey, kat sini kita ada kita punya base box. Okey, sekarang ni base box kita ada lubang lah. Okey, jadi kita perlu tebukkan lubang kita ni dulu. Okey, untuk lubang ni bergantung pada kita lah, sama ada kita nak bor belah tepi pun boleh, belah bawah pun boleh, belah kiri pun boleh, ikut kita punya keperluan. Kita kata. Okey, macam saya ni sekarang saya buka pada bahagian atas. Okey, lubang ni saya buka pada bahagian atas sebab kita nak pasang kita punya adapter. Okey, kita buka dulu kita punya adapter. Okey. Buka kita punya lubang. Okey. Okey, macam sekarang ni kita sudah buka kita punya lubang lah. Lubang ni saya sudah tebuk untuk memudahkan saya punya kerja lah. Jadi tak perlu sama ada buat nak pakai hole cutter boleh, ataupun nak pakai manual pun boleh. Ini ikut pada kita punya kelengkapan bahan lah. Macam saya tadi, saya hanya just tebuk menggunakan saya punya screwdriver. Okay, sebab pada bahagian ni adalah bahagian yang sudah disediakan khas, just kita tebuk sahaja. Tapi kalau kita nak tebuk pada bahagian lain, kita boleh menggunakan hole cutter lah, mengikut saiz kita punya adapter. Okay, untuk adapter ni kita boleh pasang pada bahagian atas. Okey, bahagian atas ni kita buka dulu. Okey, kita letak dia punya skru ni, nut ni pada bahagian belakang dalam. Okey, pastikan dia duduk dalam keadaan yang sesuai lah. Okey, punya kita lock kita punya adapter. Okey, macam kat sini kita menghadapi kesukaran sikit untuk pasang kita punya nut. Jadi kita perlu besarkan sikit dia punya lubang lah. Kita boleh menggunakan kita punya plier pun boleh, kita nak menggunakan kita punya cutter pun boleh lah, ikut kita punya peralatan yang kita ada. Okey, macam ni kita masukkan saya punya plier di dalam kita punya base box dan kita pusing saja. Kita pusing. Tujuan kita pusing ni untuk kita bagi kita punya base box ni lebih lubang untuk adapter ni lebih luas lah. Okey, kita luaskan dia punya lubang. Okey, setelah kita dah dapatkan lubang yang sesuai, kita try masukkan kita punya skru ataupun kita punya nut pada bahagian dalam. Okey, setelah kita masukkan pada bahagian dalam, kita ambil kita punya adapter, kita pusingkan pada kita punya nut lah. Okey, dah siap. Okey, sekarang ni kita sudah pasang kita punya adapter lah. Ni kita punya bahagian penutup dia ataupun bahagian pengetak dia nanti lah apabila kabel dimasukkan. Okey, dia akan dalam keadaan macam ni lah. Okey, kita tengok. Okey, untuk masukkan kabel, okey, kita ambil kita punya kabel extension wire ni. Okey, macam di sini saya menggunakan panjang dalam 2 meter lah. Okey, just kita nak guna untuk jarak yang dekat sahaja. Okey, kita masukkan kita punya kepala adapter ni pada kita punya extension wire. Okey, kita masukkan terus pada kita punya bahagian adapter. Okey, dan kita tarik pada bahagian sebelah kanan ataupun sebelah kiri lah. Okey, pastikan kita sediakan kabel yang agak panjang untuk nanti kita akan buat penyambungan pada soket 1 dan soket 2. Okey, setelah kita tarik kita punya extension wire ni nanti tadi, okey, kita kuncikan pada kita punya kepala adapter ni, kita untuk ketatkan kita punya extension kabel agar tak tercabut daripada kita punya base box. Okey, kita boleh kuncikan. Okey, dan kita ketatkanlah. Okey, setelah kita ketatkan, kita try tarik. Nampak? Dah sudah ketat lah.
Jadi kalau kita punya kabel ni nanti terbergerak ke mana-mana pun, kita punya bahagian luar ni tak akan terjejas lah ataupun tak akan tercabut. Okey, sebab tu benda pentingnya kita punya kepala adapter ni. Okey. Setelah selesai kita pasang, sekarang ni kita nak pasang kita punya soket 1 dan soket 2. Okey, sebelum kita nak buka kita punya kabel, kita kena pastikan dululah kita punya punca bekalan yang kita akan masukkan. Okey, di sini kita ada simbol L. Okey, L ni adalah untuk bekalan hidup lah ataupun live. Lepas tu kita ada simbol grounding ataupun simbol bumi. Ini adalah untuk kabel bumi. Okey, selanjutnya kita ada simbol N. N ni adalah untuk simbol neutral. Okey. Setelah kita tahu kita punya kedudukan kita punya terminal, okey, kita akan buat buka kabel atau mengupas kabel, okey, pada kita punya extension wire. Okey, kita menggunakan cutter. Kita ukur dulu panjang mana yang kita perlukan. Okey. Setelah kita dah kena pasti, kita boleh potonglah kita punya extension kabel. Okey, saya akan buka ataupun mengupas dia punya penebak lah. Okey. Dengan menggunakan cutter. Okey, pastikan cutter ni kita pusingkan dengan hati-hatilah. Jangan sampai kita kena kita punya pengadir di bahagian dalam. Okey, buka. Okey, setelah selesai buka, ini keadaan dalam kita punya extension kabel lah ataupun flexible kabel. Okey, kita ada kabel yang berwarna biru. Okey, kita ada kabel yang berwarna brown ataupun coklat. Okey, kita ada kabel yang berwarna hijau. Okey, untuk kabel yang berwarna biru ni, okey, kita akan buat penyambungan kabel neutral. Okey. Kadang-kadang ada setengah kabel dia berwarna hitam. Jadi kita hitam tu sebagai kabel neutral lah. Okey, selain daripada kabel color biru. Okey, untuk color brown ni ataupun coklat ni, okey, kita masukkan untuk kabel hidup ataupun kabel live. Selain daripada kabel merah, kabel biru pun kadang kita pakai untuk live juga. Tapi itu adalah untuk tiga fasa lah. Kita ada tiga fasa, masuk kita ada red, yellow, dululah kita ada merah, kuning dan biru. Tapi biru di sini bukan live. Dia adalah neutral. Okey, ini adalah live dan kita ada kabel bumi. Okey. Setelah kita buka dia punya penebat untuk soket yang pertama ni, kita boleh buka terus pada dia punya pengalih. Okey. Okey. Lepas tu kita pusingkan pengalih ni agar dia tidak terbuka lah. Okey. Kita buka pengalih color brown. Okey, kita pintarkan. Okey. Kita buka pengalih neutral shading lah. Okey. Untuk pengalih bumi. Dan kita pintarkan. Okey. Selesai kita buka kita punya pengalih ni, macam saya cakap tadi, kita tak akan guna kabel ni lah sebagai dia punya kabel jumper kepada kita punya soket nombor 2. Kita akan pakai extra kabel yang kita dah sediakan tadi. Okey, untuk yang kabel kita extrakan tadi ni, okey, kita masukkan kita punya kabel pada bahagian baseboard lah, dalam baseboard. Okey, kita masukkan macam ni. Tengok, tak kisah sama ada awak nak masuk pada bahagian bawah boleh, bahagian atas boleh lah, mengikut kepada lubang yang dia sudah sediakan. Jadi sini awak tengok beza warna lah. Kita ada warna hijau. Dengan hijau tak ada masalah lah. Jadi tak perlu ada masalah lah kalau berlakunya salah pun, sebab kita dah ada coding warna kat sini. Okey, bagi yang lain-lain punya kabel, contohnya kat sini kita boleh tengok. Sini color biru, tiba-tiba ini color hitam. Tapi tak ada masalah sebab kita kabel hitam ni kita jadikan sebagai neutral. Kabel yang biru ni adalah kabel neutral juga. Jadi kita akan loopkan sekali lah. Okey. Lepas tu kita ada kabel merah. Kabel merah ni adalah kabel live dan kita akan loopkan dengan kabel coklat ni tadi. Ini sebagai kita punya live lah. Okay, ini sebab itulah kita perlukan extra kabel. Sebab kabel extra kabel ni dengan kabel yang kita pakai action wire ni agak berbeza lah stylenya. Sini agak kecil sikit, ni agak besar sikit lah. Jadi kita untuk keselamatan kita pakai yang lebih besar lah. Okay, seterusnya kita akan buka kita punya kabel dan kita akan joinkan dengan kabel action wire yang kita telah siap pasang tadi. Okey. Okey, kita buka kabel. Buka kabel merah. Okey, kita buka kabel hitam. Dan kita buka kabel hijau.
Okey. Selesai buka, kita gabungkan kita punya kabel. Okey. Hijau dengan hijau lah, kita pusingkan. Ni. Jadi kita punya sambungan kemaslah. Okay. Sebenarnya kita pusingkan kabel, gabungkan kabel biru dan kabel hitam. Okey, kita pusingkan. Jadi macam tu. Jadi okey, kita akan sambung pula kabel warna merah. Kita sambungkan kabel warna merah dengan kabel coklat. Siap. Selesai untuk kita punya pengalih ni yang kita telah sediakan. Okey, kabel hijau, kabel brown dan kabel biru. Okey, kita ambil kita punya soket. Okay, soket ni tadi, jika anda tengok pada bahagian belakang ni, dia dah sediakan skru. Okey, kita boleh ambil skru lah kat sini. Dia sediakan skru. Nah, kita keluarkan skru ni dulu. Okey, nanti kalau awak beli kat kedai jangan cari pula skru tak sediakan, sebab dia sediakan pada bahagian belakang ni. Okey. Depan. Okay, seterusnya dia akan bagi satu lagi, dia ada bagi satu lagi aksesori. Okey, pada bahagian sebelah sini kita tengok, ini adalah dia punya penutup. Okey, kita buka dia punya penutup. Penutup ni adalah tujuan untuk kekemasan lah. Okay, anda kata kita dah kunci skru nanti, kita boleh tutup kita punya lubang yang pada bahagian kita punya skru. Okay, sekarang ni kita nak buat penyambungan lah. Okay, kita buka kita punya skru pada bahagian terminal. Kita buka terminal live. Okay. Kita buka terminal Earth ataupun terminal bumi. Okay. Kita buka pada terminal neutral. Okay. Pastikan soket yang kita guna ni adalah soket yang sesuai lah. Yang macam saya bagi tahu, pastikan kita punya soket ni sistem bumi pada kita punya Earth ni dia ada satu orang kata satu pengalih lah kepada bahagian kita punya skru. Okey, kita akan sambung lah. Kita akan sambung yang Earth dulu. Okey, kita masukkan kita punya pengalih pada bahagian terminal. Okey, masukkan. Okey, setelah kita masukkan, kita perlu kunci. Okey, pastikan kita kunci kita punya terminal ni dengan ketat dan kejap lah. Jangan kita pusing just biasa-biasa saja, sebab benda ni infect nanti. Andai kata kalau kita punya bekalan bocor ke apa ke, kita punya Earth ni tak berfungsi dengan baik, menyebabkan kita punya ESCB pada kita punya DB tak berfungsi lah. Selanjutnya kita masukkan kabel live lah. Kita masukkan kabel live. Okey, kita masukkan kabel live dan kita ketatkan. Okey. Selanjutnya kita masukkan kabel neutral. Okey. Masukkan kabel neutral dan kita ketatkan. Okey, pastikan apabila kita ketatkan kabel semua ni ataupun kita masukkan kabel pada terminal, pastikan tidak nampak pengalih lah pada bahagian kita punya terminal ni. Kalau kita nampak pengalih tu, maknanya kita punya sambungan kurang kemas lah. Okey, kita boleh kuncikan ataupun lockkan kita punya soket. Okey. Untuk soket pertama ni kita kunci dulu separuh. Okay, selesai kita kunci kita punya base soket yang pertama ni, kita boleh sambung pada soket yang kedua. Okay, untuk soket kedua ni kita buka kita punya terminal macam biasa. Kita buat prosedur yang sama juga macam kita pasang soket yang pertama tadi. Okey, ini keadaan yang telah siap dipasang. Okey, bagi soket yang kedua lah. Okey, di sini ada perbezaan lah dengan tadi. Macam tadi kita ada dua kabel, kita loopingkan sekali. Macam ni di sini satu kabel sajalah. Kita masuk warna merah, hijau dan hitam. Okey, ini dah keadaan yang telah siap dipasang lah. Okey, kita kunci. Okey, pastikan kita kunci dengan ketat. Okey, ini dah selesai lah kita punya pemasangan kita punya soket. Okey, sekarang kita nak pasang kita punya plug top lah. Okey, kita akan pasang plug top. Okey, pada plug top ni kita boleh tengoklah dia akan bagi simbol yang sama juga. Dia akan bagi simbol E untuk bumi, L untuk live dengan N untuk neutral. Okey, kita buka kita punya plug top. Okey, di sini kita punya keadaan dalaman kita punya plug top lah. Kita boleh lihat di sini kita ada terminal bagi neutral, terminal bagi live. Okey, terminal bagi live ni ada fuse. Okey, sebenarnya kita ada terminal bagi bumi. Okey, kita buka dahulu kita punya terminal ni. Okey, untuk fuse ni pastikan kita pakai fuse 13 ampere lah.
Jangan pakai fuse yang lebih ataupun kurang. Kita takut nanti dia terputus. Ataupun anda kata kita punya fuse ni dah terputus, jangan kita pakai kabel pula jadikan sebagai dia punya fuse. Kadang-kadang orang selalu buat macam tu. Dia nak dapatkan bekalan, dia terus pasang kabel. Jadi tak bersesuaian lah. Fuse ni untuk langkah keselamatan lah. Kalau ada berlaku kebocoran, kita boleh putus di kita punya fuse. Kita ambil ukuran. Okey. Setelah kita ambil ukuran, kita boleh buka kita punya penebak lah. Pastikan musim ni pun macam tadi, kita hati-hatilah jangan berlaku kerosakan pada kabel ataupun penebat kabel yang menyebabkan berlakunya kebocoran elektrik lah. Okey. Setelah kita potong, kita letakkan pada bahagian kita punya pelatok. Kita buat ukuran dahulu. Kita buat ukuran. Okey, macam kabel di sini kita tengok kabel yang brown ni. Okey, kita jadikan sebagai kabel live. Kita letak di sini. Okey. Kat bahagian fuse lah. Okey. Untuk yang kabel hijau ni sebagai earth pada bahagian atas, dan kabel neutral pada bahagian sebelah sini lah. Kita pusing kabel kita sebelah sini. Okay, setelah kita dah ukur keadaan macam ni, kita boleh potong. Kita potong berdasarkan dia punya ukuran. Okay, kita potong kabel earth dulu. Okay, pusingkan. Okay, dan kita boleh lipatkan. Okay. Sama juga macam kabel live, potong, pusing. Okay, tujuan kita lipat ni adalah untuk kita naklah apabila bekalan yang kita dapat nanti lebih cantik lah ataupun lebih komplit. Sekarang ni kita kuncikan kita punya kabel earth. Kita masukkan pada bahagian earth dan kita kuncilah. Kunci dengan ketat. Seterusnya kita sambung pada bahagian live. Okay, untuk bahagian live ni, anda kata kalau kita semua susah nak buka ataupun nak sambungkan, bahagian live ni boleh buka. Kita boleh buka lah, tak ada masalah. Okay, kita boleh angkatkan sikit. Kita boleh masukkan pada bahagian sini untuk kabel live. Okay, setelah kunci, kita boleh masukkan semula lah pada dia punya base. Selesai, masukkan kabel live earth. Okay, sekarang kabel neutral. Okay, untuk kabel neutral ni dia terlalu panjang. Okay, kita boleh pusingkan sedikit dan kita ukur lah, ambil ukuran. Kalau kita ambil ukuran, kita boleh kita pintarkan dan kita masukkan kita punya kabel neutral. Kalau kita masukkan, kita pun kunci lah. Okay. Setelah kita masukkan ni, pastikan kita tengok kita punya kabel, okay, masuk dengan kemas lah pada kita punya bahagian terminal. Jangan nampakkan dia punya pengalih. Sebab apa? Anda kata ternampak dia punya pengalih, bermaksud sambungan kita tu kurang kemas lah dan kurang selamat. Okay, dan pastikan kita punya kabel ni betul-betul kejap. Jangan ada yang longgar. Jika longgar nanti, anda kata kita tarik pada bahagian sini, dia boleh menyebabkan kita punya kabel ni tercabut dan terkeluar lah, menyebabkan touching pada terminal-terminal yang lain. Okay. Tujuan lock ni pastikan jangan buang lah. Setengah orang dia pasang, dia akan buang dia ni. Benda ni penting. Benda ni sebagai kita punya pengejap ataupun perapat dia lah. Macam ni, kunci dia ketat. Okay. Setelah kita dah pasang selesai, okay, kita boleh tutup kita punya base. Okay. Kita punya base, kita punya, dan kita boleh kuncilah kita punya base bagi laptop. Okay, setelah kita pastikan kejap, kita boleh pasang balik lah dia punya ni panduan manual lah ni. Sebab manual ni penting juga kadang-kadang kita boleh tengok lah. Untuk yang mana tak pandai pasang kita punya laptop, kita boleh rujuk pada kita punya manual. Okey, alhamdulillah kita punya extension wire telah selesai. Okey, sekarang ni kita nak test lah sama ada kita punya extension yang kita buat ni berjaya ataupun tidak lah. Okey, kat sini kita ada soket tester yang saya terangkan pada permulaan tadi untuk kita cek kita punya soket sama ada berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okey, seterusnya kita ada test pen dan kita ada satu modul lah. Model kita ni kita pakai charging telefon. Kita nak test terus nanti sama ada bekalan kita ni boleh digunakan ataupun tak boleh. Kat sini pada permulaan saya akan pasang kita punya soket pada top. Kita onkan bekalan. Untuk permulaan saya akan menggunakan test pen lah. Sambil-sambil tu kita boleh belajar cara menggunakan test pen. Kita masukkan pada terminal live. Kita masukkan. Kita letakkan tangan kita pada bahagian belakang test pen dan kita on kan bekalan. Okey, kita akan nampak lah lampu di situ.
Apabila kita nampak lampu menyala tu, bermaksud kita punya soket mempunyai bekalan. Okey. Yang ini adalah penggunaan test pen. Okay. Seterusnya, sama ada kita nak cek pula kita punya terminal yang lain-lain ini berfungsi, kita boleh menggunakan soket tester. Okey, untuk soket tester ni kita boleh tengok, dia bagi contoh sini, lampu menyala on, dia akan berwarna. Okey, bila lampu off, dia akan padamlah. Okey, kat sini apabila ketiga-tiga lampu ni menyala, dia bermaksud kita punya soket berfungsi dengan baik. Okey, dia akan betul lah. Okay, anda kata kalau dua lampu saja menyala, yang ujung ni terpadam, dia akan tulis perbumian tidak sambung lah. Okay, seterusnya kita ada yang lain, kita boleh tengok sini, dia akan bagi menu yang kita boleh rujuk lah. Sama ada line neutral problem ke, reverse neutral ke, non neutral ke, ataupun non live. Okay. Untuk kegunaan dia, terus dia masukkan kepada kita punya soket. Kita punya soket. Okay, dan kita boleh on kan bekalan. Okay, bila kita on kan bekalan, ketiga-tiga lampu ni menyala, maksud kita punya soket dalam keadaan yang baiklah, dan kemas, maksud boleh guna, mana tak ada masalah. Okay, kita off. Kita try lagi soket yang satu lagi. Okay, kita masukkan satu lagi. Okay, dan kita boleh on. Okay, apabila kita on, kita tengok lampu ketiga-tiga dia menyala, maksud kita punya soket yang kedua pun dalam keadaan yang baik, dan selamat digunakan. Okay. Jadi kita dah tahulah kita punya soket sekarang ni tak ada apa-apa masalah dan kita boleh gunakan dengan selamat. Kita dah confirm dalam keadaan baik, barulah kita boleh gunakan untuk beban. Jangan terus buat-buat tak test, kita masukkan beban, nanti soket tak rosak, kita punya barang yang rosak. Itulah pentingnya kita punya pengujian. Okay. Ini ada satu contoh. Kita masukkan. Bateri dah masuk lah. Maksud kita punya keadaan bateri tengah charging. Okay, ya. Okay. Setakat itu sajalah kita punya penerangan bagi kita punya project extension wire. Harap-harap tuan-tuan kalau yang nak buat kat di rumah tu, pastikan beli mengikutkan spek yang betul lah. Pastikan spek yang kita beli ni mempunyai simbol SIRIM lah dan ST. Okey, itu saja. Okey, sekian. Terima kasih. Bye bye.